Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini saya akan membicarakan tentang dakwah, iaitu yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Yang kedua adalah kualiti da'i terunggul. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang mengakui keunggulan dan kualiti dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat adalah penampilan dan etika da'i. Apakah yang dimaksudkan dengan dakwah? Dakwah adalah mengajak seseorang kepada Islam dengan kebijaksanaan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tahu adalah seorang manusia, seorang hamba Allah yang sangat mulia, yang mana beliau diutuskan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyampaikan Islam. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara yang terbaik, yang mana dengan sifat penyabar beliau, yang mana dengan sifat tabah beliau, yang mana dengan sifat yakin, ikhlas beliau dalam menyampaikan dakwah tanpa mengharapkan balasan. Sifat beliau adalah siddiq, yang mana berkata benar, amanah, tabligh dan fatanah. Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan penuh kesabaran, cabaran dan dugaan yang telah beliau lalui sepanjang menyampaikan dakwah. Beliau pernah dilontar dengan batu, tetapi keyakinan, tetapi semangat beliau dalam menyampaikan dakwah tidak pernah putus. Kita dapat saksikan pada hari ini, Islam sampai kepada kita hari ini adalah diasbabkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dakwah yang disampaikan oleh beliau sampai kepada kita pada hari ini adalah salah satu anugerah yang terindah, iaitu nikmat Islam. Beberapa pengiktirafan kepada Rasulullah SAW tentang keunggulan kualiti yang dimiliki oleh beliau, antaranya adalah menurut Mahatma Gandhi menyatakan bahawa saya ingin mengenali manusia terbaik ini yang tanpa sebarang keraguan hari ini telah memenangi hati jutaan manusia. Saya semakin yakin bahawa bukan pedang yang membawa kemenangan kepada Islam semasa hayatnya, tetapi adalah kesederhanaannya. Sikap beliau yang amat tidak suka menonjolkan diri, keteguhannya, menunaikan janji, kasih sayangnya terhadap sahabat dan pengikutnya, keberaniannya yang tidak mengenal takut, kepercayaannya penuh terhadap Tuhan dan tugasnya. Ini adalah pernyataan yang dibuat oleh Mahatma Gandhi. Baiklah, seterusnya kita akan membicarakan tentang penampilan dan etika profesional da'i. Yang pertama adalah da'i tersebut mestilah menjaga penampilan dan sentiasa ceria. Rasulullah SAW juga menyifatkan bahawa senyum yang mana memberikan wajah ceria kepada orang lain, dan senyum tersebut adalah merupakan salah satu sedekah. Yang kedua adalah sentiasa kemas dan berpakaian sopan. Yang ketiga adalah membina jalinan, iaitu hubungan silaturahim. Bagaimana cara untuk menjaga hubungan ini? Seorang da'i tersebut mestilah sentiasa membantu, menghormati sama ada yang bukan beragama Islam, dan lebih-lebih lagi kepada orang yang beragama Islam. Penampilan dan etika profesional da'i yang keempat adalah berkomunikasi secara hikmah dan bersosial secara positif. Apa yang dimaksudkan dengan komunikasi adalah hubungan antara dua hala manusia. Al-Quran menjelaskan tentang 6 prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah qaulan layyina, iaitu berkata-kata dengan lemah lembut dan juga beradab. Yang seterusnya adalah qaulan karima, yang bermaksud adalah melakukan komunikasi dengan cara yang mulia dan juga positif dalam percakapan. Yang seterusnya adalah qaulan baligha, yang bermaksud dengan perbicaraan komunikasi tersebut adalah secara berkesan dan efektif. Qaulan maisura, yang mana qaulan maisura ini adalah berbicara secara mudah difahami agar tidak berlakunya tersalah faham dalam penyampaian maklumat tersebut. Qaulan ma'rufa, yang mana perbualan ataupun komunikasi tersebut berbentuk positif dan berunsurkan kepada kebaikan. Da'i yang bijaksana menggunakan prinsip ini, yang mana menyatakan perkara positif tanpa mengaitkan dengan perkara negatif. Yang terakhir adalah qaulan sadida, yang mana komunikasi tersebut adalah secara tepat dan tidak ditokok tambah. Apabila ditokok tambah,
ia akan memeningkan, merumitkan mad'u dalam mendengar penyampaian kita. Komunikasi qaulan sadida adalah dimaksudkan dengan perbicaraan tersebut mestilah benar, tepat dan tidak ditokok tambah. Apabila satu komunikasi dakwah tersebut ditokok tambah, maka akan berlakulah kesalahfahaman ataupun kekeliruan terhadap mad'u. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, insya-Allah isu yang acap kali dilaung-laungkan oleh sesetengah kelompok seperti apa? Seperti tawassul, tabarruk, ziarah kubur, istighasah dan macam-macam lagi. Sebenarnya perbahasan ini adalah suatu perkara yang bersifat ijtihadi, yakni perkara yang bukan usul untuk diperbalahkan, tetapi masyarakat kita tetap lagi bergaduh dan bertikam lidah sehingga imej individu Muslim tercemar dan dipandang serong. Di sinilah saya bukan hendak membela mana-mana belah pihak atau kumpulan, tetapi kita ini orang Islam yang mempunyai akal fikiran yang waras perlulah menjaga adab dalam setiap perkara, khususnya lagi dalam perkara yang disebut sebagai khilaf, yakni khilafiyah. Lebih lagi mereka yang sudah menjadi tempat rujukan masyarakat dalam sesuatu tempat. Justru itu, di sini saya hendak menekankan dua kaedah penyelesaian yang boleh dipraktikkan kepada seseorang pendakwah dalam berhadapan dengan permasalahan khilafiyah. Yang pertama, pendakwah perlulah mengetahui ataupun diingatkan kembali bahawa dalam agama Islam itu ada usulnya dan ada furuknya. Maka dalam perkara usul, kita perlulah menentang mana-mana puak yang membawa kepada hukum-hukum yang telah disepakati para ulama dengan mengikut kaedah fiqh. La yunkarul mukhtalafu fihi wa innama yunkarul mujma'u alaih. Maksud dia, perkara yang berlaku khilaf padanya kita tidak perlulah untuk kita ingkar mana satu, mana betul, mana salah. Tetapi yang perlu kita pertahankan kebenaran adalah perkara yang telah diijma'kan oleh para sahabat. Mana-mana buat atau golongan yang bercanggah dengan perkara usul ini, maka ia terseleweng daripada ajaran sebenar Islam. Adapun dalam perkara furuk, yakni perkara yang ijtihadi, dalil zanni, maka pendakwah perlulah berlapang dada jika ada kelompok yang tidak bersependapat dengannya. Tidaklah perlu sehingga mengatakan sesat dan sebagainya sehingga ke peringkat kafir. Inilah akibat jika tidak meraihkan pendapat orang lain. Dan yang keduanya ialah bersangka baik dengan para alim ulama. Seperti mana kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la ta'allam al-ilma litubahi bihi al-ulama aw sumari bihi sufaha wa turai bihi fi majalis wa la tatruku ilma zahadatan fihi wa raghbatan fil jahalati. Maksudnya, wahai anakku, jangan belajar ilmu kerana ingin berbalah dengan ulama atau berhujah dengan orang bodoh atau untuk membanggakan diri di dalam majlis-majlis, dan janganlah tinggalkan ilmu tidak mahu belajar kerana merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki kerana rela dirinya dalam kebodohan. Sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kita disarankan untuk menghormati para ulama. Penghormatan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka di sini para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Jadi barang siapa yang mengambil warisan tersebut, yakni para ulama itu, maka mereka menambil habuan yang paling besar dan sempurna. Penghormatan kepada ulama ini perlulah diiktiraf syarak dan bukan hanya bersifat peribadi sehingga mengundang ta'sub dan memuliakan mereka melebihi daripada apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.